Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Syukur pada malam ini kita kembali untuk kuliah sebelum tidur. Dan pada malam ini, saya masih lagi berada di awal perbincangan berkenaan dengan memberikan kefahaman bagaimanakah kita harus memahami muqaddimah untuk kita masuk dan belajar daripada kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah. Jadi pada malam ini, insya-Allah Ta'ala, saya tidak akan memulakan lagi membacakan hadis-hadis yang datang daripada kitab tersebut. Namun demikian, pada malam ini, saya berusaha untuk memberikan satu lagi kefahaman kepada anda yang memberikan komitmen untuk mendengar kuliah pada setiap hari Rabu dan juga Khamis. Dan pada malam semalam, mohon maaf kepada semua kerana pada malam semalam saya agak pack. Jadi pada malam ini saya muncul untuk saya ganti balik apa yang terlepas pada malam semalam. Namun demikian, saya berusaha untuk bersama dengan anda pada malam ini sekadar lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja, insya-Allah Ta'ala. Okey. Jadi, bila bercakap berkenaan dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, maka kitab ni terlalu banyak. Ada kitab yang diterima oleh hampir ke semua para ulama sezaman dengannya dan selepas daripadanya. Dan ada kitab yang Masya Allah Tabarakallah ditolak oleh para ulama. Dan ada kitab yang diterima sebahagian dan ditolak separuh daripadanya. Dan bagaimanakah kita berusaha untuk memahami hakikat ini? Maka tuan-tuan dan puan-puan bercakap tentang kitab Riyadhus Salihin ini, saya cuba untuk memberikan kefahaman kepada anda yang mendengar pada malam ini, di mana salah satu cara untuk kita pastikan, satu-satu kitab itu adalah kitab yang baik untuk kita jadikan sebagai pedoman ataupun menjadikan ia sebagai salah satu daripada cara untuk kita berpaut. Jadi salah satu caranya adalah mendapat tazkiyah ataupun mendapat, kita panggil, referral ataupun dicadangkan oleh para ulama sezaman dengan terbitnya kitab tersebut ataupun para ulama yang datang kemudian. Tak adalah berlaku dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, satu kitab yang baru ditulis, yang baru diterbitkan, tiba-tiba ada statement yang menyatakan ada ulama sebelum kitab tu lahir dah bagi tahu akan muncul satu kitab begitu dan begini dan diterima oleh para ulama. Tuan-tuan, tak berlaku macam tu. Adapun yang saya maksudkan adalah, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada cara untuk kita pastikan, salah satu cara untuk kita pastikan satu-satu kitab itu diterima hasil daripada recommendation para ulama yang hidup selepas
daripada munculnya kitab itu. Seumpama tuan-tuan dan puan-puan, mana mungkin katakanlah anak kita baru lahir, tiba-tiba ada orang cakap, kau tahu tak, satu hari dulu nenek pernah sebut cucu yang baru lahir ni akan jadi orang jahat. Tuan-tuan, mana mungkin macam tu? Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, mukadimah saya kenapa macam tu, sebab saya nak berkongsi berkenaan dengan di mana kitab Riyadhus Salihin ini menjadi recommendation daripada pelbagai para ulama. Jadi pada malam ni saya cuma bawa satu sahaja. Pada malam ini saya cuma bawakan hanya satu sahaja. Kalau saya baca ke semua kalam-kalam para ulama berkenaan dengan mereka merekomendkan kitab Riyadhus Salihin sebagai bahan bacaan umat selepasnya, maka ada kemungkinan kuliah sebelum tidur ni menjadi kuliah tidak tidur. Jadi pada malam ni saya cuma datangkan satu sahaja. Yang mana kebetulan saya terjumpa satu teks. Terjumpa satu teks yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dan yang menariknya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Nawawi meninggal pada 676 Hijrah. Al-Imam Az-Zahabi lahir pada 673 Hijrah. Bermakna ketika Imam Nawawi meninggal dunia, Al-Imam Az-Zahabi baru lahir dan hanya berusia lebih kurang berapa tahun? Lebih kurang 3 tahun sahaja. Lebih kurang 3 tahun. Jadi maknanya Al-Imam Az-Zahabi tak sempat jumpa Imam Nawawi. Maknanya Imam Zahabi tak sempat belajar berguru dengan Imam Nawawi sebab Imam Nawawi telah pun wafat. And then Imam Az-Zahabi baru lahir 676, 673, bermakna selisih 3 tahun je. Baik. Walaupun Imam Zahabi tidak berguru dengan Imam Nawawi, tetapi itu bukan penghalang untuk Al-Imam Az-Zahabi memberikan pandangan dia berkenaan dengan kitab Riyadhus Salihin. Jadi pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, siapakah Al-Imam Az-Zahabi? Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Az-Zahabi ni salah satu orang ulama yang mengarang tuan-tuan dan puan-puan, minimum yang saya dapat tahulah, yang saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, minimum dia mengarang lebih kurang ada 100 karya. 100 buah karya. Sepanjang hidup dia, 673, tolaklah zaman kanak-kanak apa semua, remaja tolak, sehingga 748 telah menghasilkan hampir 100 karya. Telah menghasilkan hampir 100 karya. Cuba anda bayangkan betapa barakahnya hidup para ulama. Jadi pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya datangkan salah satu daripada catatan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyarul A'lam An-Nubala. Siyar Al-A'lam An-Nubala. Pada juzuk yang ke-19 pada halaman 340. Apakah maksud kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala ni? Lebih kurang maksud dia perjalanan hidup tokoh-tokoh di kalangan orang-orang yang mulia. Baik. Jadi mungkinlah kalau anda yang ada kemampuan membaca dalam bahasa Arab, silakan pergi melihat, membelik-belik kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala ni, tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang kitab ni, konten dia menceritakan tentang biografi para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, sastrawan dan lain-lain. Maknanya mengumpulkan cerita tentang tokoh-tokoh yang sifatnya mereka ini tokoh orang-orang yang mulia. Gitu lebih kurang. Baik.
Dan Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Al-Imam Az-Zahabi ni saya ambil kalam dia? Sebab yang pertama, Imam Zahabi ni Masya Allah tabarakallah alim kabir. Satu orang yang sangat berilmu. Satu orang yang sangat berilmu, Masya Allah tabarakallah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Masya Allah, dalam rekod menunjukkan bahawa Al-Imam Zahabi, tuan-tuan dan puan-puan, telah berguru sepanjang hidup dia. Lebih kurang agak-agak berapa jumlah guru dia? Cuba komen yang mendengar pada malam, cuba komen. Agak-agaknya ada berapa ramai guru Al-Imam Zahabi? Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita pun heran kan. Beratnya nak tulis tesis kan. Satu naskah tesis 360 halaman, 300 halaman, 18 tahun. Okey, seumpama payah sangatlah. Okey, tak ramai juga yang terkandas, tak siap-siap. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang mencetuskan Imam Zahabi jadi orang yang hebat, mengarang sepanjang hidup hampir 100 karya, kerana tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah tabarakallah, Al-Imam Zahabi telah berguru hampir dengan 3,000 orang guru. Hampir 3,000 orang guru. Masya Allah tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tanya diri kita, berapa jumlah guru kita? Okey, berapa jumlah guru kita? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini menyebabkan Al-Imam Zahabi ni satu orang yang genius dan bijak. Dan malam ni saya nak baca kalam dia yang dicatatkan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Okey, pada jilid yang ke-19 halaman 340. Baik, apa kata dia? Okey, dengar betul-betul. Nas'alullaha ilman nafi'an. Tadri mal ilmun nafi'. Huwa ma nazala bihi al-Quran wa fassarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan. Wa lam ya'ti naha anhu. Qala alaihi salam: Man raghiba an sunnati falaysa minni. Fa'alika ya akhi yatadabbaru kitab Allah wa bi'itman an-nazar fi as-sahihain wa sunan wa sunan an-Nasa'i wa Riyadun Nawawi wa adhkarihi. Okey, maafkan saya tersasul sikit. Okey, sebab tulisan kecil. Okey, saya ulang balik. Wa bi'itman an-nazar fi as-sahihain Wasunan An-Nasa'i wa Riyadun Nawawi wa Azkari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya cuma nak bagi tahu kepada anda, inilah dia recommendation daripada Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi kata apa? Nas'alullaha ilman nafi'an. Jomlah kita sama-sama minta kepada Allah Azza wa Jal ni dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata kita ni minta nas'alullaha ilman nafi'an. Kita nak minta kepada Allah Azza wa Jal supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dapat PhD, tapi Masya Allah tabarakallah, PhD tersebut membawa dia jauh daripada Allah Azza wa Jal. Dia sibuk dengan geran dia, dia sibuk dengan anak murid dia, dia sibuk dengan nak mendaki karier sebagai seorang profesor, dan akhirnya dia tinggalkan Quran, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan amal saleh. Okey, dia mungkin tolak tangga orang lain, macam-macam hal. Jadi tak apalah, kita ni walaupun bukan profesor, kita ni mungkin bukanlah pensyarah, okey? Kita mungkin orang biasa-biasa sahaja, tetapi kita minta kepada Allah Azza wa Jal, di saat Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita, kita nak minta kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita diberikan, dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Dan dia menjadi salah satu daripada doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda selesai sahaja solat subuh memberi salam. Solat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka berdasarkan hadis yang kuat, Nabi membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi, betapa pentingnya minta ilmu bermanfaat. Dan Al-Imam Zahabi tanya, tadri mal ilmun nafi'?
You all tahu tak? Apakah yang dimaksudkan sebagai ilmu yang bermanfaat? Tuan-tuan, dan Imam Az-Zahabi memberikan jawapan. Apa kata dia? Huwa ma nazala bihil Quran. Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang turun, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, yang namanya Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Rupa-rupanya kita duk rasa ilmu fizik yang terbaik yang boleh selamatkan kita. Ilmu ekonomi lah yang boleh menyelamatkan ekonomi negara. Betul, tak ada isu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang paling bermanfaat kata Imam Az-Zahabi, huwa ma nazala bihi Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, yang namanya Al-Quran. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, mintalah kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita ni menjadi orang yang boleh mempelajari, memahami yang namanya Al-Quran, walau apa pun bidang kita. Walau apa pun bidang kita, berusahalah untuk memahami Al-Quran. Dan kata Imam Az-Zahabi lagi, wa fassarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa sahaja yang diberikan tafsirannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ilmu yang paling hebat yang pertama, ilmu yang datang daripada Al-Quran. Yang kedua, ilmu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang mana tuan-tuan dan puan-puan kata Imam Zahabi, qaulan wa fi'lan. Sama ada perkataan Nabi itu sendiri dan perbuatan-perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kan, dan kata Imam Zahabi lagi, walam ya'ti naha anhu. Dan taklah datang padanya apa sahaja yang dilarang oleh Nabi daripada kita buat. Baik, jadi kan Imam Zahabi mendatangkan satu kalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala alaihi salam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Okey, kata dia, sesiapa sahaja yang tidak suka, yang membelakangkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini tidak termasuk di kalangan aku. Walaiyazubillahi min zalik. Tuan-tuan, benda paling takut adalah apabila Allah Azza wa Jal tarik daripada kita nikmat untuk kita ni cintakan perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan Allah Ta'ala letakkan pada hati kita ni, Masya Allah, tabarakallah, kita memang suka untuk mendengar kalam Nabi dan kalam dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cintakan perkataan Nabi, dan apa sahaja perbuatan-perbuatan Nabi yang sahih, kita akan nak dengar dan kita berusaha untuk kita beramal dengannya. Baik, maraghiba an sunnati falaysa minni, sebab kita tak nak jadi mereka yang Nabi nafikan sebagai umat dia. A'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, siapa pun kita, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sialah hidup kita. Waliyazubillahi min zalik. Baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Imam Az-Zahabi kata, fa'alika ya akhi, dan ke atas kamu wahai saudaraku, yatadabbaru kitab Allah, carilah jalan untuk tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai kan, okey, Imam Az-Zahabi kata, fa'alika ya akhi yatadabbaru kitab Allah. Cari jalan dalam hidup kita ni untuk kita ni boleh tadabbur kitab Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Cari jalan belajar. Dan kita ni orang Melayu, Masya Allah, tabarakallah, daripada kecil sampai nak mati, kita asyik duk cari jalan nak betulkan tajwid kita, duk betulkan bacaan Al-Quran. Salah? Tak salah. Tuan-tuan, belajar membaca Al-Quran ini kewajipan. Kena baca bagi betul. Memang betul. Tetapi masalahnya,
Kenapa daripada kecil sampai kita dah tua bangka, dah lepas pencen pun asyik lagi nak belajar tajwid? Salah tak salah? Alangkah bagusnya kalau kita boleh upgrade daripada hanya belajar tajwid, kita upgrade kepada apa? Kita belajar untuk memahami Al-Quran. Tuan-tuan, kita bagi masa untuk belajar memahami Al-Quran. Maka Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kata Imam Az-Zahabi lagi, wa bi'itmanin nazar, dan bukanlah kita ni hanya menyibukkan diri untuk belajar memahami kitab Allah Azza wa Jal the only one sahaja, tetapi kita mesti bawa diri kita untuk juga mempelajari apa yang terkandung dalam As-Sahihain. Tuan-tuan dan puan-puan, that's why kadang-kadang Masya Allah, Tabarakallah, kita ni Masya Allah rajinlah belajar Al-Quran. Daripada tak ada gigi sampai tumbuh gigi, sampai gigi dah tak ada balik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita belajarlah baca Quran kan. Nak betulkan makhraj huruf. Salah tak salah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang lebih penting daripada itu adalah kita mempelajari, memahami Al-Quran bersandarkan kepada apa dia? Sahihain. Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya kena belajar juga As-Sahihain. Apa As-Sahihain? Bukhari, Muslim. Cari jalan untuk belajar Bukhari, cari jalan untuk belajar Sahihul Muslim. Dan Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah jumpa ada orang, mereka bersemangat untuk membaca terjemahan Bukhari dan membaca terjemahan Sahihul Muslim. Itu pun salah satu cara dia. Jadi, bila belajar Al-Quran, jangan silo. Satu-satu Quran aja. Tak. Sebab Quran turun bersamanya, apa dia? Nabi SAW. Jadi, kena belajar juga Sahihain, Bukhari, Muslim. Gitu. Baik. Dan, Masya Allah, Tabarakallah, was-Sunan An-Nasai. Imam Zahabi kata kena juga belajar Sunan An-Nasai. Okey, baik. Dan katanya, di sinilah tempat duduk fokus saya malam ni. Apa dia? Imam Az-Zahabi recommend satu lagi kitab. Apa dia? Wariyadu An-Nawawi. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat senang ke? Satu orang alim memberikan cadangan untuk baca kitab. Tak senang. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Nawawi ni rupa-rupanya mendapat recommendation daripada Al-Imam Zahabi, di mana Al-Imam Zahabi kata, bacalah juga Riyad. Apakah Riyad? Riyad bermaksud Riyadu As-Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi wa azkarihi. Okey, salah satu kitab lain dia apa dia? Azkar, kitab Al-Azkar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak baca kitab Sahihain, Bukhari, Muslim, mungkin jauh lah lagi kot. Nak baca Sunan An-Nasai juga jauh. Jadi, tak dapat semua, jangan tinggal semua. Faham tak? Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Okey? Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, kita mungkin tak dapat nak belajar kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, tetapi, dan juga mungkin tak mampu nak belajar Sunan An-Nasai, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah mungkin pada malam ini dan malam-malam berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat dengar hadis daripada Riyadus Salihin pun dah kira okey lah. Jadi rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, kesilapan ramai orang yang kita patut ambil iktibar. Okey, apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Kita sibuk belajar Quran sampai kita terlupa rupa-rupanya Al-Quran ni takkan difahami kalau tidak disuluh dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi daripada mana nak tahu kefahaman tu? Salah satunya adalah kita belajar daripada kitab Riyadu As-Salihin, kerana Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin ini, dalam tu ada hadis Bukhari.
Dalam tu ada hadis Muslim. Dalam tu ada hadis An-Nasa'i. Macam. Walaupun mungkin kita tak dapat nak belajar Bukhari bikamiliha, kesemuanya, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi mudah-mudahan kita boleh jugalah mendapat manfaat yang banyak jika sekiranya kita ditakdirkan untuk membaca kitab Riyadhus Salihin. Maknanya apa? Sambil menyelam, sambil minum air. Okey, saya ulang balik. Kitab Riyadhus Salihin bukan kitab Al-Azkar. Riyadhus Salihin satu kitab, Al-Azkar kitab yang lain. Gitu. Boleh. Okey, jadi itu saja pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi rupa-rupanya, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ni, orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jal, mereka juga cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita umat Melayu ni, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Azza wa Jal. Bukan hanya kita menyibukkan diri belajar Al-Quran, tetapi at the same time kita meninggalkan hadis. Sebaliknya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Azza wa Jal, nas'alullaha ilman nafi'an, kita minta kepada Allah Azza wa Jal bagi kita ni ilmu yang bermanfaat, di mana Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi golongan yang mempelajari Al-Quran, dan juga Allah Ta'ala bantu kita untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin orang cakap, nanti kalau kita baca Quran, kita belajar Quran, kita belajar hadis, mana fiqahnya? Okey, mungkin timbul soalan tu. Mana fiqahnya? Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, semua fuqaha tanpa terkecuali, kesemua mereka sebelum mereka mengeluarkan satu-satu hukum, mereka akan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah bila pula, okey, Al-Quran, hadis dan fiqh ni terasing. Okey, dah bila pula Al-Quran, hadis terasing daripada fiqh. Tuan-tuan dan puan-puan, sama sekali tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dan hadis ini tidak terasing daripada fiqh. Di saat kita belajar Al-Quran, di saat kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ akan muncullah yang namanya fiqh. Okey, sebab itulah ada fiqhul hadis dan seumpama dengannya. Okey, semoga Allah Ta'ala bantu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa akan datang.